Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Nama saya Brother Is. Mungkin ada yang dah kenal, ada yang belum. Di video kali ini saya ingin berkongsi mengenai pengalaman saya dulu semasa buatlah paranormal, uji nyali dan sebagainya lah. Seperti biasa, akan ada fasa-fasa tertentu di mana kita nak cuba ini, cuba itu. Saya akan ceritakan pengalaman saya di tanah kubur Melayu Islam dulu. Baru saya akan cerita pengalaman saya di kubur Cina lah, orang yang bukan Islam lah. Pengalaman saya pergi sendirilah. Kedua-duanya apa yang saya rasa sebenarnya tak perlu pun. Bila kita pergi ke kubur itu, benda pertama yang kita harus ingat adalah satu hari pun kita akan masuk juga ke kubur itu dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi pergi kubur itu terutama sekali pada waktu siang jika awak ingin menziarah, sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah keluarga awak, tak ada masalah. Tapi jangan pergi ke kubur itu untuk membuat sesuatu yang aneh-aneh lah. Bila saya berada di kubur Islam itu, pertama sekali yang saya dengar adalah bunyi itik. Kuak-kuak, kuak, kuak-kuak. Saya tahulah ada masyarakat pada waktu itu sinonimkan bunyi itik itu dengan Pontianak. Jadi mungkin sebab itu jin itu cuba menakuti orang dengan membuat bunyi itik itulah. Saya dah cuba periksa lah. Kalau ada kolam ke apa, memang tak ada kolam lah. Mungkin juga ada orang pelihara itik lah, kita sangka baik. Itu dia. Lepas tu paling-paling pun rasa macam ada orang bercakap lah. Bercakap, berbisik. Rasa berbisik di bahagian belakang. Bila saya duduk di tanah perkuburan Islam tu, baru saya faham kenapa dalam Islam ini mereka mengatakan janganlah buat rumah kamu seperti kubur. Kerana kubur itu senyap dan sunyi. Tak ada alunan ayat Quran. Orang tanya saya, Brother Is, macam mana pula bila kita melawat menziarah satu kubur arwah dan kita membacakan ayat Quran lah, kita sedekahkan ayat Quran, contoh Al-Fatihah kepada arwah yang dah meninggal. Macam mana? Masih ada jin ke? Sedangkan kita dah baca ayat Quran. Okey, ini yang saya perasan. Bila kita pergi menziarah melawat kubur di waktu siang dan kita membacakan ayat Quran, kita sedekahkan doa kepada arwah yang telah meninggal, jin-jin itu, mereka panas tau. Mereka akan takut. Mereka lari ke pokok-pokok yang ada di situ. Jadi contoh awak sedang baca doa di sini kan, mereka dengar ayat Quran tu, mereka takut, mereka lari pergi cari pokok yang jauh tapi sekitar situ dan mereka sembunyi di situ. Itu dia. Sebab itu saya nak pesan kepada kawan-kawan saya, sekiranya awak pergi kubur kan, awak membaca doa bagus. Tapi ada yang kadang-kadang saya melihat ada orang dia keluar daripada kubur tu, dia ingat dia dah okey. Dia ingat wah dah tak diganggu kan, dah keluar kubur. Jangan macam gitu. Kita jangan lalai. Di luar kubur pun kita lalu di sebelah pokok-pokok kan. Kadang-kadang jin itu ada di situ, di pokok-pokok tu. Jadi jangan lalai. Kita harus membaca ayat Quran dan jangan anggap remeh lah. Minta perlindungan daripada Allah sampailah kita balik ke rumah. Kadang-kadang dia suka ikut balik sampai ke rumah. Sebab itu kalau ada bayi ke apa, jangan bawa lah. Dan sekiranya ada wanita yang sedang haid pun, saya sarankan jangan bawa ke kubur pada waktu tu lah. Itu saranan saya lah. Ini saya duduk di perkuburan Melayu Islam. Bila saya sedang duduk di kubur itu, tiba-tiba nampaklah ada tim paranormal yang lain akan masuk. Ada orang yang sedang adventure dengan kawan-kawan dia. Paranormal group, the paranormal people go. The paranormal people want to try explore here and that. Dan ada beberapa kubur itu saya melihat seperti ada orang yang melakukan sesuatu yang tak baik lah di salah satu perkuburan itu. Tapi saya tidak mau share lah kerana itu kan kubur seseorang kan. Kita tak baik lah untuk kongsi sesuatu. Okey, itu sajalah.
Di kubur Islam tu, lepas saya tengok dah banyak orang paranormal masuk dalam pukul 12 malam lah. Dah ada banyak orang nak explore. Saya pun baca doa. Saya sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah yang telah meninggal di situ, saudara Islam kita, dan saya pun pergilah. Saya pergi ke kubur Cina pula. Sampai kubur Cina tu pukul 1 pagi. Ini pula kubur Cina. Bila sampai kubur Cina tu, daripada awal itu dah mula rasa lalai tau. Sedangkan yang tadi tu saya selalu baca doa. Sampai sini ni kerana saya dah dapat rasakan energi atau aura yang negatif lah. Saya dah mula rasa lalai pada waktu tu. Bila kita lalai, itu yang bahaya. Itu yang bahaya tu, yang kita tak nak. Bila saya duduk, saya lupa nak baca doa. Kalau sekadar duduk saja dan nampak macam ini, biasa tak nampak apa pun. Tapi bila saya tengah bercerita pengalaman saya di Canberra, tiba-tiba terpampanglah dekat minda ni, nampak ada macam sesuatu terkeluar tau. Dapat ada satu gambaran lah. Okay, sosok ini yang saya nampak kat kubur Cina tu, dia wanita rambut panjang, orang tua, berpakaian kain hitam. Okay, kain hitam yang lusuh sampai ke bawah tau. Lusuh sampai ke bawah. Dan tangan dia macam gini. Dengan muka dia yang pecah tu, dia datang ke saya. Macam ni. Macam itulah. Jadi benda tu makin lama dia akan gini kan. Makin lama makin dekat. Kat sebelah. Rasa macam kat sebelah. Tapi bila saya buka, tak nampak apa. Sekali mulalah bulu roma pun dah makin meremang lah. Tiba-tiba ada cahaya di belakang. Tengok betul-betul. Tapi alhamdulillah lah, pada waktu tu perkara macam ni dah biasa bagi saya. Baru saya teringat nak baca doa. Itu yang saya baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bila saya baca doa, alhamdulillah dah tak ada apa. Saya ada bawa lampu. Walaupun saya dah buka lampu tu, tapi dalam kamera masih tetap gelap. Ada pada satu waktu tu, saya sedang berbual kan, tiba-tiba ada sesuatu yang melintas. Saya pun sup ke belakang lah kan. Kita cuba elak. Saya pada waktu tu tak tahu apa tau, kerana dia selintas gitu je. Pada waktu tu saya pun dah mula baca Al-Quran lah. Bila saya tengok balik video tu dekat kamera, oh rupanya ada binatang yang terbang, sup berada di depan. Oh, yalah. Tapi waktu tu agak terkejut jugalah kan. Seram sejuk. Jam pada waktu itu menunjukkan pukul 1.40 pagi lepas pukul 12 malam. Video yang sebenarnya saya uji nyali, kalau nak digabungkan dua video itu agak panjang lah, dan sebenarnya agak bosan juga, kerana dalam video itu tak nampak apa sangat pun. Lepas pergi ke tempat-tempat seperti itu, saya sarankan jangan terus balik. Kita harus baca doa dulu betul-betul. Saya singgahlah warung dulu dan saya makan panas-panas sikit, dan saya baca doa lagi. Lepas tu saya pergi ke masjid, lepas tu saya solat. Jadi itulah pengalaman saya pergi cuba uji nyali seorang diri di dua tanah perkuburan yang berbeza lah. Satu perkuburan Melayu Islam, yang satu lagi kuburan Cina, orang bukan Islam lah, orang kafir lah. Dalam dua kubur yang saya pernah pergi, dua-dua saya nampak benda, barang-barang ilmu hitam. Seperti contoh, ritual nak dapat nombor ekor, ritual mengambil bekas tanah kubur untuk menyihir orang lah. Saya harapkan benda-benda seperti itu tidak terjadi lagi lah. Itulah beberapa perkara yang menarik yang saya boleh kongsikan. Selain daripada itu,
tak ada apa-apa sangat jadi. Cuma nampak muka saya duduk dan bercerita lah. Saya sarankan kepada sesiapa yang suka paranormal, hati-hati jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dilarang dalam Islam lah sebagai orang Islam. Dan saya faham ada fasa-fasa tertentu awak cuba nak feel, nak rasa seronok, nak itu, nak ini. Tapi hati-hati, jangan sampai kita tak sempat nak bertaubat. Bila benda-benda yang tak diinginkan jadi, ia agak, kesannya agak bahaya sekiranya orang itu tidak tahu apa nak buat. Kerana jin ini dia jenis pendendam tau. Saya pernah kongsi banyak kali di video sebelum ni, jin ini jenis dia pendendam. Dia akan ikut awak. Kalau awak ni tak tahu apa nak buat, awak tak baca doa, awak lalai, dia ikut awak. Bukan saja dia mengganggu awak, malah dia akan duduk dalam rumah tu dan mengganggu keluarga awak. Pengajaran yang saya boleh ambil lah, sebenarnya tidak perlu pun saya pergi ke tanah kubur itu dan duduk seorang-seorang di situ uji nyali, kerana penghujungnya tidak dapat apa pun. Tapi kalau nak pergi menziarah arwah keluarga kita yang dah meninggal, kita baca doa dan sedekahkan Al-Fatihah dan baca doa untuk mereka, insya-Allah okey. Dan kita ingatlah, pergi ke kubur itu mengingatkan kita dengan kematian, iaitu kita akan kembali kepada Allah. Itu tidak ada masalah lah. Tapi jangan pergi ke kubur itu untuk membuat sesuatu yang tak perlu. Saya dulu buat, tapi bila fikir balik, macam tak perlu je Is, macam tak patut je Is. Yelah betul lah, tak ada manfaat lah pergi tempat-tempat macam ini. Malah boleh membahayakan diri kita pergi seorang waktu malam. Kalau kita terjatuh ke tak ada orang tolong kan susah. Dan sekiranya orang yang lemah iman pergi buat ini buat itu, boleh apa-apa jadi, kena rasuk ke apa, agak bahaya lah. Itu pendapat saya lah. Itulah. Jadi saya dah tak buat lagi lah. Ini saya kongsi pengalaman yang dah bertahun-tahun dulu, bukan sekarang. Ada juga kawan-kawan saya yang ajak saya pergi explore, pergi buat paranormal ni, tapi saya dah ambil keputusan cukuplah, dan saya dah tak nak buat lagi lah. Kerana bagi saya lah, ni saya tak cakap seorang lain, bagi saya ada banyak lagi perkara lain yang lebih bermanfaat yang kita boleh buat lah. Ingat, apa-apa yang saya pertontonkan, anggaplah saja ini sebagai hiburan dan jangan terlalu taksub atau percaya. Sebenarnya dari awal tu kalau baca doa tak jadi apa pun. Cuma itulah waktu tu nak feel. Waktu tu lah, sekarang dah tak buat lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.